إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang paling baik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik, iaitu di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan sentiasa mengingati Allah dalam masa susah dan senang. Mengingati Allah Ta'ala kasirah dengan banyak mana waktu senang dan susah dalam semua keadaan. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Ahzab, gabungan tentera bersekutu, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah apa yang telah dijanjikan. Dan Allah SWT dan Rasulnya dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Taala. Ini sifat orang yang beriman yang hebat ditunjukkan dalam Ahzab atau dalam perang Khandaq. Di mana mereka nampak saja musuh, terus mereka ingat akan janji Allah Ta'ala bahawa Islam akan diuji. Ini semua ujian Tuhan, dan tidak menambahkan semua itu melainkan keyakinan, imanan wa taslimah, keimanan dan penyerahan diri yang bulat terus kepada Allah Ta'ala. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman daripada ayat di atas, mengatakan bahawa, maksudnya, mengapa kamu tidak mengambil teladan, kenapa kamu tidak mengambil pengiktibaran daripada Rasulullah SAW. Baginda menghadapi musuh dalam peperangan Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq, penuh kesabaran, ketetapan hati, keberanian dan keimanan akan pertolongan Allah yang dijanjikan. Bukankah Allah SWT telah menjanjikan dalam diri Rasulnya teladan yang baik bagi pengikutnya, orang-orang mukmin yang mengharapkan rahmat dan redha Allah dan yang beriman kepada hari kiamat serta sentiasa yang ingat kepadanya. Kemudian Allah SWT berfirman bahawa apabila orang-orang yang beriman melihat musuh datang, terus mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai ujian yang berat yang akan akhirnya diberikan kemenangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan bukaan yang dekat, yang hampir. Demikian keadaan orang-orang yang beriman menghadapi ujian Allah. Mereka memulangkan balik kepada Allah dan makin bertambah iman, bahkan akan menambahkan iman dalam dada dan penyerahan diri mereka kepada Tuhan yang Maha Esa.
Bagaimana kita lihat dia akan sebut Tuhan yang Maha Esa. Padahal sifat lain ada lagi. Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Pemberi, ya, dan sebagainya. Tapi dia sebut Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Tunggal. Sebab ini makna besar dalam ilmu tauhid. Dan ini yang berdepan kita dengan musuh disebabkan ini. Sebabkan mereka tidak mengesakan ketuhanan. Mereka melakukan syirik, menganggap benda lain ada selain Allah SWT yang mengurus. Dan yang mentadbir hakikat ialah Allah Ta'ala. Dan makna keesaan ini jelas kepada kita dengan kewujudan sekalian makhluk. Sebab kalau tidak esa, satu makhluk pun takkan ada. Kalau Allah Ta'ala tidak esa, kalau Tuhan itu berbilang, maknanya satu makhluk pun takkan wujud. Sebab apa? Sebab bila berbilang akan timbul satu benda yang besar. Apa dia? Ia telah batal makna ketuhanan. Ya, batal makna ketuhanan. Sedangkan yang boleh mencipta, mengada, mengeluarkan daripada tiada kepada ada ialah zat yang bersifat ketuhanan. Kalau tidak ada sifat ketuhanan, dia tak boleh mengadakan. Maka sifat ketuhanan ini akan batal kalau sekiranya dua Tuhan. Ya, bermakna ketuhanan ialah berhajat semua kepada dia. Tidak ada benda yang terlepas. Ya, iftikar kullu ma siwa ilai, berhajat semua kepada dia. Maka makna ni batal bila ada dua atau lebih lagi tiga. Bermakna kalau dua je dah pecah, takluk dah pecah. Separuh dibuat oleh A, yang satu lagi buat A jadi langit, B jadi bumi contoh. A jadi langit, bumi tak buat. B pula jadi bumi, langit dia tak buat. Jadi tiap-tiap ni tak Tuhan ada benda lepas daripada dia. A lepas langit, ini bumi, maknanya batal makna ketuhanan. Sebab tu takluk mesti umum. Bila takluk umum pada ta'id, dia tak boleh berbilang, dia mesti tunggal. Jadi kewujudan makhluk terang menunjukkan keesaan Allah. Itu besar tajuk di situ. Qala Allah Ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahim. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan di antara orang-orang yang beriman, minal mu'minin rijalun, ada beberapa kumpulan manusia, lelaki maupun manusia, ada yang bersikap benar menunaikan ya apa yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalani janjinya, iaitu lalu dia gugur syahid, gugur sebagai syahid, masuk golongan syuhada. Dia dukhuluna jannah bi ghairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Ada yang telah pergi. Dan di antara ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tiada mengubah apa yang mereka janjikan itu sekalipun. Ini golongan-golongan yang hebat-hebat yang diabadikan sebutan mereka dalam Al-Quran Al-Karim, dan mereka telah menjalankan tugas yang besar. Kemudian berlakunya demikian supaya Allah Ta'ala membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka, dan menyeksa orang-orang munafik dia dikendaki, jika dikendaki, atau dia menerima taubat mereka itu. Terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tafsirnya, dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan keadaan orang mukmin, bahawasanya di antara mereka terdapat orang yang menepati janji kepada Allah, bahawa mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW
berperang, dan sekali-kali mereka tidak akan lari daripada medan jihad. Sehingga di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid. Adapun di antara mereka yang menanti saat gugur sebagai seorang syahid, yang mereka tidak sekalipun mengingkari dan mengubah janjinya. Demikianlah Allah SWT menguji hamba-hambanya dan memberikan balasan kepada orang-orang yang benar dalam kebenarannya. Sedang orang munafik dan yang akan disiksanya atau menerima taubat apabila dia kehendaki. Semuanya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu antara sifat yang diridahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman dan sebaliknya. Ada orang yang mati syahid ni besok di akhirat kalau boleh apa? Dia nak balik ke dunia ni, dia nak syahid lagi. Dia mati lagi nak syahid lagi sebab memandangkan besarnya ganjaran syahid. Kita sekarang lihat golongan-golongan yang berjuang di Gaza dan itulah di tempat yang lain. Yang mana pada zahir kita tengok mereka ni mati, masya-Allah, dibom hancur macam-macam. Zahirnya dia orang sekarang kat mana tempat ni kan? Dia dah bernikmat dan lebih dahsyat nikmat daripada kita lagi. Sekarang dia sedang berlazat bernikmat. Kalau boleh nak balik ke dunia nak syahid lagi. Kita duduk pening tengok dia, kita duduk ingat zalim dia orang. Betul? Dua sudut kena pandang. Sudut syariat kita mengutuk sekutuk-kutuknya kejahatan kafir laknatullah. Binatang-binatang yang jahat yang melata di atas muka bumi ialah orang kafir. Inna syarrad dawab, semuanya sejahat-jahat binatang yang merangkak atas muka bumi. Quran sebut tu. Siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur dengan Allah. Itu satu tajuk, kita kutuk sebab kejahatan dia. Yang kedua, segi hakikat pula, yang dizalimi jika orang beriman yang syahid ke mana tempat dia lebih lazat, lebih hebat sekarang dengan kita yang duduk sementara nunggu ajal ni. Sementara tunggu malaikat maut sampai, mereka dah lepas lah. Tempat hebat dia duduk sekarang. Itu dahsyat ni. Itu kurnia sebenar daripada Ta'ala. Itulah hikmat dia. Hikmat dia kenapa Ta'ala tak ganapkan orang api sekaligus, bukan payah sangat. 1 second dia habiskan. Dihantar walillahi junudi samawati wal ard, bagi Allah ada tentera langit dan bumi. Dihantar ribut tsunami dia habis semua. Tinggal bangkai terkapung. Dihantar ribut dia tenggelam semua. Kejap, tapi dia tak buat begitu. Ada hikmat di antara hikmat dia. Dia nak melahirkan golongan syuhada yang mana dia akan dapat kehebatan di sana besok. Itu dia. Kalau atas dunia lagi orang dah nampak jasad-jasad mereka yang pelik-pelik kan, yang tak hancur, bau wangi, macam-macam kehebatan. Apatah lagi di sana. Di dalam ayat ini antara gambarkan keadaan orang mukmin, bahwasanya di antara mereka orang yang menepati janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mana mereka bersama membagi Islam, mereka tidak akan meninggalkan Rasul SAW berperang sekali-kali. Mereka tidak akan lari dari medan jihad, sehingga di antara ada yang gugur sebagai syahid. Ada pun di antara mereka yang menanti saat gugur pula, sebagaimana seorang syahid. Dan mereka tidak sedikit pun mengingkari dan tidak mengubah janji. Demikian telah menguji orang-orang mana hamba-hamba yang, dan memberinya balasan kepada orang yang sabar, orang yang benar-benar dalam kebenaran. Sedang orang munafik dia akan diseksa atau menerima taubatnya apabila dia kena. Semuanya dia mahu pengampun. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu cara Ta'ala. Dan kadang dia murka, dia marah begitu hebat, tapi dia masih buka lagi pintu taubat, pintu keampunan dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khairah wa kafallahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan aziza.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalau, radda, ya, telah menghalau di terjemahan. Itu angkatan tentu orang-orang kafir ke tempat masing-masing. Turunnya yang jiwut yang kuat dalam azab, bongkau dia lagi ni. Tentu dia ramai dah bergabung, ya, macam-macam apa kumpulan macam capati gila. Ya, semua kumpulan-kumpulan syaitan begini ni yang bergabung tenaga menghadakan serangan hebat kepada baginda sallallahu. Maka telah hantar dengan apa ribut habis. Dia nyak jiwa terangkat kemah-kemah habis bongkau dia tiup langit terbang. Dia kata bongkau dia. Tentera Muhammad dah sampai dia. Pandai pula dia. Jangan tunggu ganap dia. Itu sekejap tuan hantar ribut dia. Dia tak turunkan kepingan langit empat lagi pula. Bunyi pelak-pelak tenggelam bawah. Senang aja. Satu second dia saat tu boleh buat benda tu. Tu. Dan Allah Ta'ala menghalau kembali angkatan tentera mereka yang kafir itu ke tempat masing-masing dengan keadaan mereka geram marah. Dalam keadaan bi'aizihim. Geram memangnya. Sebab tak dapat apa yang mereka hajatkan. Dengan keadaan mereka geram marah kerana gagal dan hampa. Mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah SWT selamatkan orang-orang beriman daripada bencana menghadapi peperangan. Dan ingatlah adalah Allah Ta'ala maha kuasa lagi maha kuasa, maha kuat lagi maha kuasa. Tafsir dia, Allah SWT berfirman bahawa dia telah menghalau, ya Tuhan hambat habis, orang-orang yang mengepung Madinah dan mengirim angin adalah hantar angin dan tentera malaikat, Masya Allah, sehingga mereka terpaksa melepaskan kepungan dan pergi meninggalkan Madinatul Munawwarah dan tidak diperoleh apa-apa keuntungan. Bahkan mereka ditekan dengan berbagai penderitaan. Dengan demikian orang mukmin terhindar dari perang melawan Quraisy dengan orang-orang Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah. Mereka combine. Maka kuat, Allah maha kuat dan telah memotong hamba-Nya tadi, menolong hamba-Nya, ya, menepati janjinya dengan kekuatan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia terang. Intan surullah yang surukum yusabbit aqdam. Kamu tolong agama Allah, Tuhan bantu dan pertetapkan, perkukuhkan kedudukannya. Qala Allah Ta'ala wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatatuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia, yakni Allah Ta'ala, anzala, mana menurun dia, atau menurunkan ahli kitab, yakni kaum Yahudi yang membantu tentera musuh dari benteng-benteng mereka yang menyerah diri. Setelah diisikannya hati mereka dengan perasaan gerun, takut, ya, lalu mereka diadili dan dijatuhkan hukuman. Sebagaimana di antara kaum yang kamu bunuh akan sebagai lagi kamu tawan. Ya, sebagian di antara mereka dibunuh, sebagian dijadikan tawanan. Dan dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah serta harta benda mereka dan juga tanah-tanah di negeri-negeri lain yang belum kamu mengerjakan. Dan ingatlah adalah Allah SWT Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Tafsirnya, Bani Quraizah adalah nama suku atau kabilah orang-orang Yahudi Quraizah yang tinggal beberapa batu daripada kota Madinatul Munawwarah. Dan suku Bani Quraizah dan Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian tidak menyerang antara satu sama lain. Tapi sewaktu mereka diajak oleh kaum kafir Quraisy untuk bersekutu menyerang kota Madinah, mereka terima ajakan. Sebab kafir nak percaya. Jadi macam dia kata boleh, rasa lain macam dan turut bersama orang-orang yang menyekutukan Allah, iaitu golongan musyrikin Quraisy, mengepung kota Madinah dengan mengabaikan perjanjian mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Dan satu peristiwa pengkhianatan berlaku. Itu Yahudi tak boleh percaya. Golongan Yahudi. Allah. Kemudian keadaan demikian merunsingkan Rasulullah SAW dan menimbulkan kegusaran di kalangan kaum muslimin. Maka sesudah golongan yang bersekutu melepaskan kepungannya, kemudian lari bertempiaran, ditembak mereka dengan ribut yang menerbangkan ration bekalan mereka, piuk belanga habis terbang, kemah habis terbang, dan meninggalkan medan perang Khandaq. Perang Khandaq dia tak bertempur. Tapi sebelum tu dah berlaku. Ya, kalangan ketua mereka tadi dah mampus seorang. Sebab dia luar biasa. Parit yang memang ada tak dilepas. Ada seorang di kalangan mereka, jadi pemimpin tentera tu, dia pecut kuda dia sehingga kuda tu melompat lepas. Bila lepas, mana buka dada dia, dia cabar siapa di kalangan orang mukmin yang boleh menghadap dia. Rasul Sayyidina Ali, dia kata kecil je ketut dia. Ketut bukan orang ketut. Sayyidina Ali bagi dia pedang dulu. Sayyidina Ali izinkan dia sebat. Janji kita sebat selama 3 kali. Bukan sebat dengan hutan, sebat dengan pedang. Nasib yang mati ini. Dan Sayyidina Ali bagi dia dulu. Bila sebat kali pertama, Sayyidina Ali tunduk ke bawah, tak kena. Dia sebat kali kedua, Sayyidina Ali loncat ke belakang. Dia loncat ke atas, tak kena. Yang ketiga, dia sebat, Sayyidina Ali ada ke belakang dia. Itu dahsyat betul. Sayyidina Ali pun sekarang giliran kau pula, kan? Dan sasar pertama dia buat macam Sayyidina Ali juga, tak kena. Kali kedua pun sama juga, dia melompat kata macam mana Sayyidina Ali buat. Kali ketiga Sayyidina Ali kata kau mengucap lari, kalau tidak dengan kau habis. Dia degilkan, dia ingat dia kuat. Sayyidina Ali kali ketiga Sayyidina Ali sebat, dia putus dua. Ulama kata kalau ukur tu betul sama, tengah putus, pum, cerai. Maknanya bila dia bantai dengan gibut, dia dah bongkau, tapi dia punya orang andal dah mampus ekor. Dia putus dua langsung. Allah. Yang kedua, ayat di atas merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad SAW agar menawarkan kepada isteri-isterinya untuk memilih satu di antara dua, iaitu jika mereka menginginkan dan menyukai kehidupan dunia dengan segala kesenangan dan perhiasan, maka Rasulullah SAW akan menceraikan dengan memberikan mereka mut'ah. Dahsyat kan? Apa dia? Langkah. Patut unjuk lain sikit. Tafsiran Allah SWT tentang Nabi Musa itu. Mana lagi? Musa apa? Atas demikian. Keadaan demikian merunsingkan baginda SAW, yang menimbulkan kegusaran di kalangan kaum muslimin. Maka sudah golongan yang bersekutu melepaskan kepungan dan meninggalkan medan perang Khandaq dalam keadaan kucar kacir. Mereka dikenakan tindakan iaitu pukulan angin kencang yang kuat. Habis. Maka Allah SWT memerintahkan baginda SAW untuk menghancurkan orang-orang Yahudi
daripada Bani Quraizah yang telah menyeleweng khianat perjanjian, ya, mengkhianati perjanjian dan memberi pelajaran kepada mereka. Mereka dihambat keluar habis, maka dihalau, ya, turun daripada benteng-benteng mereka. Kemudian lelaki yang ikut berperang dibunuh, perempuan dan anak ditawan, tanah, rumah dan harta mereka dirampas menjadi ghanimah perang. Wah, dia kata ganas ni. Kata baca sekali aku main isu ni, ganas macam Islam macam ganas. Dah, tengok baik-baik. Rasulullah menyatakan la tatamannau liqa'al adu fa iza laqitumuhum fasbutu. Kamu jangan bercadang-cadang nak pergi perang. Ya, bila nak perang tangan dah gatal lah kan. Jangan. Tapi Pak Izzah kita bila bertembung jangan lari. Ada juga orang bolong kau main gegau, bila tembung dia bungkau lagi dulu. Jadi jangan bercadang untuk melakukan peperangan, sebab Islam adalah agama yang aman, cintakan keamanan. Tetapi bila Islam tercabar, kita diminta memberi pengorbanan, hatta dengan nyawa sekalipun. Korban dengan masa, dengan tenaga, dengan harta benda, last sekali dengan nyawa, terpaksa beri tu. Sebab kita tahu bila Islam selamat, semua selamat. Kalau Islam tak tahu ke mana umat Islam, umat hancur, dunia akan hancur. Jadi maknanya kita wajib mempertahankan. Jadi oleh kerana itu mereka mempertahankan agama. Dan bila berlaku peperangan, tengok keadaan ini berlaku, diberi tawaran besar oleh Ta'ala, bawa pergi perang untung. Kalau dia tak balik pun lagi untung, dia balik pun untung. Dia bila balik lagi dapat ghanimah, ya, tawanan semua dapat diizin oleh syarak. Tu. Kemudian Bani Quraizah adalah orang Yahudi ahli kitab, mana ada di tangan mereka kitab suci, ya, iaitulah mereka mengetahui hukum hakam. Keturunan daripada Bani Israel, yang nenek moyangnya datang daripada Hijaz, dengan harapan menjadi pengikut pertama bagi Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah datang kepada mereka. Ya, Nabi Muhammad SAW yang telah mereka baca ceritanya di dalam Taurat dan Injil. Ya, ini di antara apa? Bani Quraizah, golongan ahli kitab di kalangan Bani Israel ni. Yang jahat tu Yahudi ni. Israel ni nama bagi gelaran Nabi Yaqub. Israel, Isra tu mana hamba, il tu mana Tuhan, mana hamba Tuhan, tu maksudnya. Yang jahat ni ialah Yahudi. Dan Tuhan kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara takkan reda dengan kita selagi kita ikut cara dia. Itu Yahudi yang jahat. Dia keterangan dia kalangan Yahudi. Ada di kalangan mereka ada Bani Quraizah daripada kalangan Bani Israel yang mengetahui kitab Allah Subhanahu wa taala yang tercatat dalam Taurat dan Injil. Mereka ni maknanya melihat akan perkembangan yang berlaku tadi dengan sebenar. Di mana nenek moyang daripada negeri Hijaz, dengan harapan mereka menjadi pengikut Nabi pertama, Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW, dan telah mereka baca ceritanya di dalam Taurat ini. Namun setelah datang mereka kepada Nabi SAW, mereka mengingkari. Ini masalah. Sebab dia kata al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub. Hati ni tak dinamakan hati, melainkan dia cepat berubah. Kejap ini, kejap ini. Mula baru tunggu, lepas tu pum balik. Ada di kalangan mereka yang menamakan nama anak-anak mereka dengan nama Nabi akhir zaman. Sebab dia tahu. Tapi bila timbul Nabi, pum, dia mula dah. Bukan daripada bangsa dia, dia mula makan racun, cocokan nafsu dan syaitan dan iblis. Akhirnya mereka membuat benda yang tidak sahih dibuat. Mereka halang, tak beriman dengan Nabi SAW dan sebagainya. Allah. Kemudian ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad-dar al-akhirati fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima.
wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu mahukan kehidupan dunia, ya, yang dipandang mewah pada zahir ni lah, dan perhiasannya yang indah pada zahir ni, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah, mansago hati, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang baik. Nak, kalau nak berjuang kamu sibuk nak halang, ataupun kamu macam-macam lah tak apa, kita lepaskan kamu cara yang baik, bagi mut'ah, bukan kahwin mut'ah. Mut'ah ni mansago hati. Kemudian kamu baliklah rumah mak kamu. Itu sibuk dahsyat dia. Dulu ya, mereka meletakkan taraf kita dengan Allah Ta'ala tu lebih utama daripada yang lain. Sanggup ya. Rasulullah ajar tu, Quran tu, wa usarrih, kami lepaskan kamu balik rumah mak kamu. Mana ceraikan balik. Kami tidak sanggup, maknanya membelakangkan perintah arahan Allah dengan sebab nak tunduk pada kamu. Kamu isteri bukan Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah. Ibu bapa bukan Tuhan kita. Ya, Tuhan kita ialah Allah. Kita wajib mendahulukan Tuhan daripada makhluk. Lepas tu perang Badar kita tengok macam mana besar. Yang berdepan tu bapa belah sini, anak belah sana, pak saudara belah sini, anak saudara belah sana. Memang dipanggil perang betul, perang ujian kekeluargaan. Itu menunjukkan hubungan kontak, makna pertalian agama lebih kuat daripada pertalian darah. Teruji ni. Kalau nak kesenangan dunia, ambillah, baliklah mak kau, aku bagi kau mutah kau. Ya. Dan sekiranya kamu semua mahukan keridaan Allah dan Rasulnya serta nikmat kemewahan di akhirat, maka sungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik, mana amal saleh, taat perintah Tuhan, di antara kamu pahala yang besar. Mana kami nak pergi berjuang, berjihad ni, mana sama-sama support lah kan, puan-puan berdoa. Bukan ni dia halang, tu tak boleh. Sebab tu seorang daripada muhaddis, ulama hadis yang terbesar, Syekh Abdullah Al-Mubarak, dia gelarkan dia sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau Sultanul Muhaddisin. Ya, kerja dia di siang hari berjuang menggunakan seekor kuda dia, berjihad menentang musuh, dan kuda yang sama digunakan malam untuk menabur ilmu. Jadi Fudail bin Iyad, dua-dua ni wali dan ulama besar, wali besar. Ya, ketiga itu agak tertinggal di belakang dalam medan jihad. Lalu Syekh Abdullah Al-Mubarak mutus surat kepada dia. Dia kata apa? Ya abidal haramain, lau absartana la alimna annaka bil ibadati tal'abu. Man kana hadduhu bi dima'hu tatahaddabu panhurina bi dima'ina tatahaddabu. Dia kata, wahai orang yang beribadat dua tanah haram, Mekah dan Madinah, mengajau di Masjid Mekah, mengajau Masjid Madinah, kau mengajau Masjid ke Melaka kan. Hebat. Kalau kau tengok apa yang aku lakukan, kami lakukan, kata Jabah, itulah Ibnul Mubarak, Sultan Muhaddisin, kepada Sayyidina Fudail bin Iyad, di mana di siang hari kami berjihad, ya, menyambung nyawa untuk menyelamatkan agama Allah. Di malam hari sama macam tugas kamu juga menyebarkan ilmu. Maka la alimna annaka bil ibadati talabu. Kamu sedar kamu bermain-main dengan ibadat itu. Musuh nak lanyah Islam kau kau baca kitab kau biarkan dia. Musuh rancang nak jahanamkan negara kau biar dia diam. Musuh lanyah hukum Tuhan, persendakan aurat. Daripada zaman Jepun orang tak tahu ke aurat rambut tuan, pada bebal dan jahil tuan. Ya, mana Tok Mufti mana pegang hukum, padahal kau tak suara kau. Ya, kau kata mana dalam Quran, jawab dia, kau bukan ahli Quran, jangan buat macam tu. Kau bukan bidang kau. Kalau kau nak buat operate, aku bawa pisau kau bunyi tak ada perut. Tak berani kau tak ada, kau awak tak ada kelulusan kan, tak ada kepakaran, mana boleh buat begitu. Kalau kau nak bedah perut pun ada kepakaran, ni nak bedah makna Quran dan hadis bukan calang orang dan ya, tu maknanya. Ya, kau biarkan benda macam ni. Langsung tak ada orang nanya Islam macam cara kan, maka kau sedang kau bermain-main dengan ibadat. Ya. Kalau di malam hari kamu mengalirkan air mata kerana takut ke Tuhan, kami turun pemandian darah leher kami untuk menyelamatkan agama Allah. Bila Sayyidina Fudail terima surat tu, Masya Allah, ya, mengetuk hati dan dia terus mengubah strategi dia. Dia nak ceritakan hebatnya Syekh Abdullah Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Dia muhaddisin, ulama hadis, dan dia mujahid perjuang Islam, dan dia sahibul karamah, yang ada karamah. Ya, di mana karamah dia ni? Tengok. Bila datang 15 orang
ulama hadis, muhaddisin, ulama hadis, kawan-kawan sahabat hebat-hebat ni kan. Maka orang yang beramal dengan hadis, tiap-tiap datang daif atau duyuf tetamu, sunat bagi kita raikan dia dan sebagainya. Hukum dia gitu. Jadi dia tak ada benda nak sembelih kambing pun tak ada, dia sembelih dia punya kuda. Bila sembelih kuda dia, dah orang rumah dia cek mek dia, mem dia dah bunyi. Dia kata, abang dah tak ada seko je tu lah, bawa pegang bawa mana. Dah sembelih apa tinggal. Tu je dia cakap, bukan banyak sangat. Bukan kata buat tak, dia pergi berjuang. Dah. Dia cakap macam tu, dia kata, kau faham tak, aku buat ni aku beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Bila kau komen macam ni, mana tak ada kebajikan kau dengan aku, boleh baliklah rumah mak kau. Dahsyat ni. Ya, balik cerai tu je. Balik rumah mak kau, baliklah dia kata. Ya, kemudian sunat bagi mut'ah sagu hati. Mana dia ambil sagu hati? Sini nampak karamat dia. Dia buka pintu bilik dia, diisyarat dengan tangannya. Pak, sebungkal emas tu. Ambil emas ni dia. Bawa baliklah rumah mak. Habis senang kita. Kita bini gayut senyit sebelah, lembik lagi kita. Ini baru ditegur sikit je. Sedangkan dia kata, aku beramal, aku buat ni beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, kau petikai tak ada kebajikan kau dengan aku. Dahsyat kan. Itu mak dulu. Boleh dapat karamat pun betul dia. Sikit je. Ini orang lanyak dia buat dia. Ya. Dia ulama-ulama yang tak bersuara Islam ni, dia lanyak ni, ulama ni suruh dia pergi kerja kontrak je lah. Kan? Kau di simen tu lagi baik daripada kau title ulama, kau tak buat kerja kau. Ulama paling kurang kerja suara kan. Bila isu tak betul, tegur. Ya, kita jadi hamba Allah, bukan hamba makhluk. Kita takut kepada Allah, bukan pada makhluk. Ya, dan kita sama-sama akan balik menghadap Allah Ta'ala di yaumil mahsyar, memikul tanggungjawab amanah yang besar yang akan dipersoalkan. Betul kita jawab di dunia ni, cara kita selamat kita di akhirat. Kalau tidak sebaliknya, wala ayazabillah. Jadi kedua di atas ayat di atas ini merupakan perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Nabi besar kita Muhammad SAW agar menawarkan kepada isteri-isteri untuk memilih salah satu daripada dua, iaitulah mengini dan menyukai kehidupan dunia dengan segala kesenangan dia, tidak dia bagikan perhiasan. Maka Rasulullah SAW akan menceraikan dengan memberi pada mereka mut'ah, ya, sagu hati, satu pemberian yang biasa diberikan kepada perempuan yang dicerai. Kalau nak boleh selamat. Berderau darah. Ni Rasul cakap ni, kan main. Akan tetapi jika mereka jemu dengan cara hidup sebagai isteri Rasulullah SAW dan dapat menerima dengan penuh kesabaran keadaan yang serba kekurangan, ya, maka Rasulullah SAW akan mempertahankan kedudukan mereka sebagai isteri-isteri yang tetap, dan Allah Ta'ala akan menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik. Diriwayatkan di Imam Bukhari daripada Abdul Rahman bahawa Siti Aisyah isteri Rasulullah SAW bercerita bahawa apabila kedua ayat ini turun datang kepada Rasulullah SAW bersabda, inni zakirun laki, ya, amran fala alaiki an la ta'jili hatta tastamiri abawaiki. Akan datang kepadamu membawa suasana masalah, dengan harapan janganlah engkau terburu memberi keputusan sebelum engkau berjaya dan meminta izin kepada ayah bundamu. Ya, kemudian dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kedua ayat tersebut. Sayyidina Aisyah yang berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk pilihan yang mana aku hendak minta izin daripada keduanya? Ya, pilihanku tidak lain hanyalah redha Allah dan redha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta kehidupan di akhirat. Demikian jawab Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya, ummahatul mukminin kepada Rasulullah SAW. Dan demikian pula jawapan isteri baginda ketika ditanya. Semua sawab semua nak cari redha Allah. Tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Diriwayatkan daripada Ikrimah bahawa apabila kedua ayat yang turun, Rasulullah SAW beristrikan 9 orang. Ini kita ikut. Sebab dia buat dua, kita Nabi ni kau berikut semua. Dia orang kata, kau itu betul cakap ni. Kita kena ikut Nabi semua tak? Nabi lebih daripada 3, kita boleh ikut. Yalah, tu baru jelah jemput. Maknanya kita kena ikut apa yang diikut. Ada pun khasa'is, ketentuan, itu tak boleh ikut. Ya? Puasa wisal, sama dengan wisal, puasa 24 jam, kita tak ikut. Nabi berpuasa sampai malam terus 24 jam.
Itu makanya aku mesti juga apa. Wang zam laju tu. Ya, tunggu mana kau pengsan tu. Sebab aku bermalam di sisi Tuhanku. Aku diberi rezeki oleh Tuhanku. Rezeki maknawi yang telah dapat. Ada kita tu khususiah bagi Nabi. Ya, dan ini antara khususiah angka bilangan isteri lebih daripada 4. Ketiga itu 9 orang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kemudian 5 daripada suku Quraisy, iaitu Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah, Ummul Habibah, Saudah dan Ummul Salamah. Dan Safiyah daripada suku Bani Nadir, dan Maimunah dari suku Hilal, dan Zainab dari suku Asad, dan Juwairiyah dari suku Bani Mustalaq. Itu di antara keadaan yang berlaku. Ya, Rasulullah diberi arahan oleh Allah Ta'ala, memberi kata dua kepada isteri-isteri, termasuklah isteri kesayangan mereka. Ya Sayyidina Aisyah, kalau kau buat begini, jawab dia begini. Itu dia. Rasulullah letak hukum dia tak kira isteri itu. Ya. Walaupun isteri, dia kata isteri kesayangan dia, pernah sekali Rasulullah wani Sayyidina Aisyah sendiri. Dia Sayyidina Aisyah, dia biasa isteri sama dia kan. Dia ada cik-cik sikit lah Hindun. Dia kata ini Hindun ni ketot, dia kata kan, macam dia nak itulah. Perkataan kamu tu, dia kata, kalau dicempakkan dalam lautan dunia ni habis busuk pun. Senyap tu Rasulullah tak ada mirip cara nak dididik tu. Ya, kalau perlu dia tegur dia tegur sekali. Ya, itu dia antara bersikap bangsa terlebih lagi, utama dalam bab jihad perjuangan ni. Bila kalau isteri nak berbunyi, silakan bagi mutah balik mamak kamu. Jangan jat dia orang sana. Itu di antara pengajaran besar kepada kita bahawa perintah Allah dan Rasul letakkan di hadapan. Kemudian ya nisa an-nabi ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.